Bismillahirrahmanirrahim. Merespon berkaitan dengan e-voting tadi. Seperti mana yang kita maklum, di dalam AUQ perkara 52 B mengatakan bahawa keseluruh pelajar berdaftar hendaklah memilih melalui undi rahsia. Sampai habis lah. Rahsia ni dari segi pendapat saya lah, kan? Saya memang tidak menyetujui e-voting ini dijalankan kerana ketirisan ataupun kita panggil benda-benda yang bersifat elektronik ini, kita tidak dapat menjamin ketedusan dia, kan? Itu yang berkaitan dengan e-voting. Yang berkaitan dengan speaker corner pula, apa yang saya fikirkan ini saling tak tumpah seperti kita membaca berita, kan? Seperti pembaca berita nak kena ada official apa semua. Ini memang tak masuk akal lah. Memang tak sesuai dengan mahasiswa. Kalau kita melihat kepada falsafah universiti kita sendiri, paduan antara teori dan praktikal, takkanlah benda ni kita nak official sangat, kan? Biar mahasiswa, bagi ruang kepada mahasiswa seluas-luasnya. Kenapa kita nak mengikat ataupun ni lah, mengongkong mahasiswa dengan cara-cara demikian, dengan prosedur-prosedur yang tidak malas kita nak layan, kan? Yang ketiganya berkaitan dengan kursus calon. Saya sendiri sempat berjumpa dengan Datuk Kadri, Dr. Kadri, belum Datuk I, Dr. Kadri, dan membincang perkara ini face to face. Saya kata, saya menafikan kenapa calon-calon yang lepas, yang dah pergi, kenapa dia tak dapat pergi, kan? Dia kata apa? Isi yang nak disampaikan sama. Hala tuju, visi dan misi universiti itu yang nak diterapkan kepada mereka-mereka ini. Saya kata lagi, kenapa dilakukan sebelum pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar? Kenapa tidak tunggu tak tunggu saja calon-calon yang menang 34 orang itu dihantar untuk pergi kursus? Apa dia kata? Lagi ramai lagi bagus. Teori dan konsep MLM, teori dan konsep LMM. Saya ingat lagi ni, multi-level marketing. Dia kata lagi ramai lagi bagus. Lagi ramai yang faham, lagi bagus. Dia salurkan semua benda maklumat ni yang didapat dekat kursus ni, kan? Yang menelan beberapa puluh ribu ringgit ini kepada masyarakat di kampus. Tetapi adakah keberhasilan yang kita nampak? Kan? Sekarang ni berapa ramai yang tahu hala tuju universiti? Kan? Tan Sri NC yang menerangkan berkaitan dengan sayap kapal terbang, sayap burung, kan? Visi dan misi, berapa ramai tahu? Sebab itulah fungsi PMUKM ini langsung tidak berfungsi, kita tengok. Itulah ini nanti. Yang ketiga, PRK tak tulus. Memang tak tulus. Tahun 1 dan tahun 2 dimomokkan dengan ketakutan, buang kolej, ubusan dan sebagainya. Saya sendiri mengalami, kan? Dulu sempat duduk setahun kat kolej pun ditazabah. Malam pilihan raya, mesej datang, kalau kau undi JM, buang kolej. Kalau kau undi aspirasi, 25 merit SPKG. Dan ini rakan-rakan, saya lontarkan kepada rakan-rakan untuk menilai bahawa SPKG ini adalah satu sistem yang digubal semata-mata untuk menjadi senjata yang ampuh bagi mereka. Yang seterusnya, MPP menang tak buat kerja. MPP menang hanya bincang di peringkat universiti. Kita perlu tahu bahawa kita diberi mandat oleh ahli-ahli PMUKM yang sah. Jadi mereka-mereka ini, suara-suara mereka ini harus kita angkat ke peringkat pentadbiran. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita juga adalah check and balance kepada pentadbiran itu sendiri, kan? Jadi harus kita gabung jalinkan di antara hak kita, kan? Cumanya untuk peringkat ini kita perlu menerangkan kepada mereka, rakan-rakan kita, supaya timbul kesedaran untuk bersama-sama melibatkan diri dan aktifkan diri dalam persatuan-persatuan yang ada, kan? Berapa banyak persatuan, satu lebih persatuan, kan? Kita boleh tengok dekat Pusat Nikah dan sebagainya.
Yang seterusnya, first year tadi saya dah terangkan, dah sentuh sikit, diugut dengan sifat ekstremis dan sebagainya, kan? Dan parlimen mahasiswa yang terakhir sekali, saya rasa tubuhlah persatuan ataupun badan apa sekalipun, kalau mereka-mereka yang berfungsi ataupun yang dipilih dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar tidak menjalankan fungsi yang sebenar, maka benda ni tidak ada apa. Kenapa kita tak menggunakan platform PM UKM itu sebagai parlimen? Kan? Berapa banyak program-program yang dianjurkan oleh PM UKM tahun ni? 6 sesi kita bagi dia. 6 sesi kita bagi dia peluang. Berapa kali mesyuarat dia buat? Tak kurang daripada sekali. Tak kurang daripada sekali. Jadi rakan-rakan, saya menyerahkan kepada rakan-rakan yang mempunyai minda kelas pertama untuk menilai. Wallahualam. Assalamualaikum. Wakil daripada perempuan. Nama Nabilah Muhammad Maidin daripada Fakulti Pendidikan. Soalan saya satu je mengenai sistem. Mungkin saya kurang berpuas hati dengan penerangan Saudara Hazwan tadi. Sebab apa? Saya nampak dia punya penerangan tu lebih terhadap bukan sistem, lebih terhadap apa yang datang pada diri kita sendiri untuk jadi seorang MPP. Sebab sistem ni seperti yang kita tahu, dia adalah faktor persekitaran ataupun bukan daripada diri kita sendiri, tapi faktor persekitaran yang boleh menyebabkan kita terhalang ataupun terkongkong untuk buat sesuatu. Okey, satu, sistem dia contohnya macam bengkel MPP. Yes, bengkel MPP tu memang bagus, tapi apa yang saya tak puas hati dengan bengkel MPP ni, kalau nak pergi bengkel MPP, kena isi borang dan kena ambil tanda tangan dekan. Itu yang menyusahkan prosedur-prosedur sistem tu sendiri, yang menyusahkan pelajar-pelajar sendiri. Satu lagi, sekiranya bengkel tu bagus, tapi kenapa tidak diberikan kepada semua pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa di UKM sendiri? Katanya bagus untuk apa ni, sebarang tahun kali 7 BC UKM dengan MC citra rasa benda semua tu. And then apa ni? Okey, ringkas. Satu lagi, satu pasal bengkel MPP. Kemudian yang speaker cornernya dengan prosedur-prosedur peraturan macam sekolah rendah nak buat pertandingan pidatonya lagi. Saya mohon panel untuk untuk menilai apa dia sistem dan prosedur-prosedur yang seakan-akan menghukum mahasiswa itu sendiri. Yes, dia orang bagus. Satu untuk SPKJ, contoh kompetensi generik, benda tu bagus, tapi dengan sistem penilaian dia yang tak telus, dengan yang berat sebelah dan tak telus. Saya tertarik dengan pandangan parlimen mahasiswa tadi. Saya nak berkongsi kepada rakan-rakan sekalian, saya merupakan MPP yang baru 4 tahun di UKM. Okey, saya nak berkongsi, saya PM UKM dan saya sendiri merasakan bahawa PM UKM memang sangat double standard. Betul kata Firazak tadi, saya selaku ahli majlis program pelajar yang dipilih oleh student, bukan dipilih oleh monyet. Saya hanya menghadiri meeting PM UKM hanya satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Faiz ada pun ada. Saya beri bukti di sini. Dan soal standard ini, double standard ini, kita bukan sekadar meeting. Kalau nak kata kita tak ada meja di bilik PM UKM, kita tiada jawatan. Bagaimana 12 orang MPP yang dipilih oleh mahasiswa tidak diberikan jawatan? Ini bukan salah jawatan. Ini soal sistem. Sistem yang direncanakan kepada mahasiswa. Mahasiswa mana yang berani mencaturkan seperti itu kalau tak belakangnya ada sistem? Itu lontaran saya yang pertama. Soalan yang kedua, saya ingin melontarkan kepada Hazwan selaku bekas jaksa. Saya juga bekas jaksa Polis Ungku Omar semasa tahun 2. Kita memang tidak boleh lari daripada kongkongan ataupun momokan. Apabila musim pilihan raya kampus, pelajar tahun 1 dikumpulkan, di brainwash, dibagi itu, dibagi ini, dikatakan itu sebagai pembangkang, dikatakan itu sebagai kerajaan, sebagai proaspirasi. Ini dikatakan sebagai terpencil. Inikah terpencil? Terpencil. Saya nak melontarkan, saya memang sedikit terkilan dengan jawapan yang diberikan oleh wakil pelajar, wakil mahasiswa yang kita jemput khas. Terima kasih. Itu sahaja. Soalan.